Halo, selamat pagi. Assalamualaikum semua. Pagi-pagi. Hai. Dah breakfast? Hai Cik Noh. Dah Cantik. kenyang. Lawa lagi ni. Biasa. Okey, semua dah breakfast Dah. Okey. Apa ni belum breakfast ni? Dah pukul 11 ni. Okey, kita teruskan Okey, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Okey. Hari ni kita untuk review kita punya apa ni? Goal setting. Sebab ramai yang buat, yang ada yang submit. Dia nak apa dia minta macam goal matlamat tu Big Y tu semua ada. Cuma tak berapa jelas. So hari ni Mama akan review lah. So semua dah ada dengan apa goal setting masing-masing tak? Okey, yang nak review minta WhatsApp gambar yang goal setting korang dekat nombor telefon Mama. WhatsApp sekarang. Sebab nak review. Dek Noh, Fiza, WhatsApp kejap. WhatsApp gambar. Kak Fi ada Kak Fi? Buat muka. Ada. Cepat kita ada Najah boleh review, Asrul pun boleh review ni. WhatsApp Sekejap, saya tunggu korang WhatsApp. Cepat. Sebelum tu senyum Ambul laju semua masing-masing tengok komen. Okey, senyum. 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 1, 2. Alright. Okay. Share sekejap. Okay, hari ni kita punya review goal setting. Nampak slide Semua nampak Ada yang tak nampak ke? Ambil kain 2, 3 kertas tu. Okey, nampak. Kak Fi nampak. Okey. Warna. Okey, penting tak kita punya goal setting? Penting tak? Komen-komen. Penting tak goal setting? Penting tak? Cepat komen. Penting ke? Tak penting? Okey. Okey, baik. Masih respon. Alright, sebenarnya goal setting ni penting. Okey, mana-mana kita buat dalam hidup kita lah, bukan buat bisnes je, tapi apa-apa kita punya keinginan, mesti ada goal setting. Kita tak boleh macam tak apalah aku dalam kepala je lah aku nak tu nak ni kan. So benda tu akan jadi hanya just a wish, macam kita punya impian macam tu je lah. So tanpa tulis, tanpa kita lakarkan benda tu, dia hanya macam bayangan je, bukan akan menjadi realisasi macam tu. Okay. Okay, goal setting ni kita boleh bahagikan pada hari, minggu, bulan, tahunan. Okay, untuk hari ni saya akan review untuk yang tahunan je lah. Okay, nak pecah-pecahkan satu-satu tu tak sempat. Cuma saya boleh huraikan. Okay, Mama boleh huraikan hari ni macam mana kita nak goal setting hari. Okay, kita tengoklah macam katakan kita buat business forever kan. So kita nak berapa sisi? So bahagilah. Bahagi bulan, bahagi hari, bahagi minggu, berapa sisi sehari kita perlu buat. And then apa yang kita nak capai dalam satu bulan tu. Sebab tu kita kena buat goal setting bulanan juga. Mungkin kita nak 50 sisi, 100 sisi. So berapa orang VIP, kita nak buat berapa sisi aktif. Kita nak buat alur ambassador tak? So bulan tu ada siapa supervisor tak? So benda tu kita kena lakarkan sebenarnya. So untuk yang tahunan ni, sepatutnya goal setting tahunan ni, sekejap Dek Noh.
Okey. Untuk tahunan ni, okey, biasanya korang kena buat sebelum masuk tahun baru. Contoh tahun ni, patutnya tahun lepas lah korang dah kena buat goal setting tu. Okey, tak apa, bagi mungkin yang belum tahu and then ada yang baru masuk tahun ni, boleh buat. Teruskan buat, kita buat untuk kita jangka masa yang dalam tahun ni. Kita target lah apa yang kita nak. So untuk tahun depan, get ready bulan 12 atau 12 tu 11 atau 12 tu dah get ready untuk yang tahun depan punya goal setting. Okey, kenapa perlu buat target goal setting? Okey, sebabnya ini kita punya tujuan hidup lah untuk jangka panjang kita. So kita boleh nampak apa kita punya akan datang masa depan kita. Memang kita perlu ada goal setting. Okey. Kita nak buat yang terbaik. So goal setting mesti jelas and then biasanya goal setting ni akan jadi. Benar-benar jadi dan benar-benar akan tercapai. So mungkin 80%. Ini pengalaman saya lah. Dah 2 tahun saya buat goal setting. Sebelum ni buat bisnes tak ada pun goal setting. Hanya macam letak kat kepala je. Oh aku nak capai ni, aku nak capai ni. Tapi kita tak lakar, so kita tak nampak benda tu tau. So akan jadi 80% daripada kita punya goal setting tu akan jadi. Kalau 100% tu memang lagi super lah. Kalau kita boleh capai semua dalam tahun yang kita nakkan tu. So mungkin yang target kita tu mungkin akan berubah dari macam kita target bulan tu mungkin awal sebulan ke, mungkin terlebih 1 bulan ke 2 bulan ke. Tapi akan jadi, benda tu tetap akan jadi. Okay, ini tip buat target goal setting. Kita kena ada spesifik, achievable, maknanya kita boleh capai benda tu. Spesifik maknanya kita kena apa? Kita nak apa yang kita nak tu ada, nampak. And then timely, masa, tarikh. So, benda-benda macam tu kena ada. Sekejap tak nampak. Okay, lepas tu boleh diukur, realistik. So benda-benda macam ni penting lah. Saya punya note tu ada dekat dekat nota tu lah. Tak boleh nak buka lah handphone. Lupa nak print out. Tak apa, nanti saya terangkan balik lah. Okay, apa tu spesifik, achievable, timely, measurable, realistik. Okay, nanti saya terangkan balik sebab benda nota tu ada dekat, saya lupa nak keluarkan. Okay, faham tak? Setakat ni faham? Ada yang clear tak? Respon. Ada yang clear? Respon dekat chat room. Clear ke? Okay. So, tetap tujuan kita untuk buat goal setting ni. So, kena tetapkanlah untuk apa kita buat benda ni kan. Okay. Lepas kita dah tahu apa yang kita nak, kena visualizekan benda tu. Lagi orang cakap biar gambar berbicara. Lagi jelas kita nampak apa yang kita nak, apa yang bentuk kita nak, katakan kereta apa kita nak, jenis apa, bentuk rumah macam mana, banglo ke, teres ke, superlink ke. So benda tu kena ada visualize lah. So apa-apa kita punya matlamat yang kita nak ni kena bahagikan kepada personal, business, charity, tu semua tu kena ada lah kalau kita berimpian. Okay, jangan letak personal je. Bila kita buat business forever ni, kita kan ada insentif semua tu. Of course kena letak juga, kena buat. Kita tak boleh fikir untuk kita capai benda personal kita, rumah, kereta, semua kita nak. Tapi kat forever kita tak letak. So macam mana kita nak capai? Sebab punca untuk mendapat kereta, rumah tu semua tu datang dari mana? Of course daripada forever kan. So kita kena letak juga impian kita dekat forever. Apa yang kita nak. Okay. Kalau saya buat macam ni, korang jelas tak? Nampak tak? Apa yang saya nak, saya cakap okay. Gambar Kaabah, gambar kereta, gambar mak, gambar ayah, gambar duit, gambar zakat, LHDN, ASB, gambar tanah macam ni, korang boleh bayang tak apa sebenarnya Dayah nak cerita? Ni goal setting saya, contoh ni goal setting. Okay, saya tak buat penuh, cuma
ini hanya untuk kelas malam hari ni je. Saya punya goal setting tu sebab pindah hari tu lupa letak kat mana, tak boleh nak cari apa. Tapi apa yang saya tulis tu ada dekat sini. Okay, ada dekat sini. So korang faham tak? Dayan nak goal setting. Jelas tak goal setting saya ni? Sure tak jelas? Bagi saya, bagi Mama ni tak jelas tau. Tak jelas. Sebab apa tak jelas? Bukan, ni masih tak jelas tau. Tak jelas. Tak jelas. Kalau sebab ada yang WhatsApp saya bagi gambar macam ni. Letak gambar kereta. Gambar kereta 2-3 kereta. Maknanya dia masih tak boleh buat pilihan kereta apa dia nak sebenarnya. So kereta tu kena spesifik pula. Kereta jenis apa. Model apa. Berapa cc. Harga berapa. Semua tu kena letak sebenarnya. Tengok tu Asrul pun cakap tak jelas. No timely, no specific tak ada. So gambar rumah. Of course saya boleh letak gambar rumah. So nilai rumah tu saya tak letak. Okay. Bila saya nak capai pun saya tak letak. So benda ni kena letak lah. Bila kita nak. So macam kita letak gambar duit. Korang, okay, gambar duit apa bagi korang? Okay, gambar duit tu apa yang masuk, apa yang korang faham gambar duit tu? Apa yang saya cuba nak sampaikan gambar duit tu? Siapa boleh bagi tahu? Cek sekarang, cepat. Gambar duit tu apa yang saya nak sebenarnya? Nak kaya, kan? Banyak saving, bukan? Nampak tak? Tak spesifik benda tu. So gambar duit tu kat situ sebenarnya saya nak income. Income pula nak berapa ribu. Satu bulan tu nak berapa ribu. Kena letak target kita satu bulan berapa. So saya letak kat situ 30 hingga 50 ribu. So masih lagi tak letak. So letakkan berapa puluh ribu kita nak. Okay, zakat. Zakat, just zakat macam tu. So kita kena letak berapa kita nak bayar zakat. Okay, bersamaan dengan income yang bulanan yang kita dapat. Siapa-siapa boleh letak, oh aku nak 10,000 tahun ni, setahun zakat nak bayar. Okay, tapi income kita letak 5,000, 1,000. Masuk tak dengan kita punya zakat tu? Boleh faham tak? So, zakat yang kita nak dengan income tu dengan kena sama. Contoh 30,000 sebulan. Berapa zakat saya kena keluarkan? So, darablah dengan setahun. Okay, boleh faham tak? Okay, LHDN kita of course kita kena declare lah. LHDN ni depend kita punya upah lah, upah orang Kalau tak boleh buat sendiri upah orang. Okay. Kalau nak huraikan LHDN, minta maaf Mama memang tak pandai pasal LHDN ni sebab LHDN ni pun Mama serah dekat adik kandung dia uruskan semua. Sekarang dia tengah buat akaun Mama LHDN. Semua bagi dekat dia. So Mama just bayar upah dia je. Okay. Nasib baik ada adik kerja dengan accountant dan auditor. Okay. Yang amanah saham Bumi Putra. Okay. ASB ni apa korang nampak dekat ASB ni? Kak Fi baguslah. Kak Fi dulu dah ada. Maknanya Kak Fi dah ada akaun LHDN. Memang kenalah. Okay. Yang dah ada tak apa. Yang belum tu cuba kena declare lah. Yang income dah besar tu. Okay. Simpanan. Boleh jelas tak berapa simpanan saya Mama nak kat situ? So benda ni tak jelas lah. Kita nak ASB. Okey, gambar ASB simpanan. Tapi kita tak letak berapa simpanan yang kita nak setahun. Kita kena letak. Katakan 12,000. Kena letak lah. So maknanya setiap bulan kita kena masukkan 1,000. Boleh nampak tak? Kalau kita nak 20,000. So berapa 20,000 tu bahagi dengan 12. Sebulan tu berapa kita nak masuk? Speaker. Kenapa? Sekejap nak komen pasal LHDN ni. Mungkin saya tak tahu LHDN. Okey, yang lain boleh serangkan. Kat dalam ni mungkin dah ada income ribu-ribu kan. So by hook by crook you kena declare LHDN ni. Tak semestinya you declare LHDN you kena bayar, no. Dekat LHDN nanti kemudian hari you kena buat dalam, kalau orang yang bekerja dia akan kena buat e-filing lah.
Okay, biasanya kita sebut e-filing lah. Either you bekerja sendiri atau you bekerja makan gaji. So mana yang bekerja makan gaji, you clearkan you punya LHDN, you kena masukkan apa yang income you dapat dekat Forever. Untuk yang orang bekerja sendiri, terutamanya macam kita, Kak Dayah, Nur nanti. So bila you buat LHDN, you bayar ke tak bayar ke, itu you punya tanggungan lah. Tapi untuk kewajipan you, sebab LHDN ni dia ada portion yang you akan boleh deduct, you akan boleh tolak. Contoh macam zakat, kebajikan, you punya kos anak, kos pendidikan, keluarga you. So kemudian hari, bila you nak apply apa-apa loan, contoh you nak beli rumah, you nak beli kereta, bank akan tengok you punya account LHDN. So bila you punya account LHDN clear, tak ada masalah, you punya permohonan untuk loan ke, nak beli rumah ke, nak beli tanah ke akan lagi senang. So kebanyakan orang yang tak buat LHDN ni dia akan sangkut. Okay, dia income banyak tapi bila dia check bank check dekat LHDN dia sangkut. So dekat situ kemungkinan akan orang cakap LHDN akan turun padang lah, minta dia punya laporan kewangan dia dan sebagainya. Itu akan lagi menyusahkan lah. So better kita daripada macam sekarang, mana yang dah ada income dekat Forever, dah ada ribu-ribu, dah ada ratus, kan? You just declare je, tak ada masalah. So mungkin ada yang kena bayar, mungkin ada yang partial yang tak kena bayar. Macam dia ada certain dia ada peringkat dia. You tak sampai tahap begini, you tak perlu bayar. So mana yang tahap ni berapa persen, mana yang tahap ni berapa persen. Itu mana yang dah ribu-ribu, better macam tadi manager Dayah cakap, you kena ada accountant sendiri lah. Accountant kalau you engage, you lantik sendiri pun tak mahal. Kalau setahun tu lebih kurang RM100 je. So mana yang ada memang kita recommendkan, memang kita sangat showkan you kena daftar LHDN lah. Macam tak kisah you kalau belum ada account LHDN, you kena daftar lah. Okay, thank you. Alright, thank you boss. Okay. Okay, dekat sini gambar tanah ni. Apa korang nampak tanah ni? Yang dekat bawah sekali ni. Apa tanah? Apa maksud tanah kat situ? Check dekat check. Type tanah sendiri. Lagi. Okey, beri tanah. Okey. Dekat mana boleh nampak tak? Bayangkan dekat mana saya nak tanah ni sebenarnya. So benda ni tak spesifik lah. Bina tafiq, insyaAllah majah Allah tak terfikir nak bina tafiq lagi. InsyaAllah nanti boleh dipertengahkan yang tu. Okey, tanah ni, okey, saya nak beli tanah. Tapi nampak tak kat mana tanah aku nak beli ni? Kan? So kena letak tanah mana kita nak beli. So ni tanah dekat tanah di Kuang lah. Memang saya nak beli tanah dekat Kuang. Okey, saya nak bina rumah. Okey. Tu kita kena letak bila kita nak capai benda tu. Okey. So yang dekat dua ni Jalan Parit Kubu ni. Dekat mana Jalan Parit Kubu ni pula? Okey, Parit Kubu ni. Ni yang saya nampak tak saya punya mouse ni bergerak-gerak ni dekat ni petak ni dari sini sampai sini ni. Okey, siapa boleh tahu apa benda maksudnya kat sini? Cepat, siapa boleh tahu? Siapa? Cepat. Check. Oi, kuih kubu. Ada kuih kubu? Ada. Lagi. Okey, sebenarnya ni actually adalah rumah panggil apa rumah tanah pusaka. Okey, rumah ni kakak sulung duduk, tapi kita orang ni ada satu ayah, dua mak. Okey, tapi dah cerai lah kan, sebelum ayah meninggal, dia tak letak nama tau. Dia tak letak nama, so timbullah kita orang terpaksa letak 11 nama dalam satu tanah ni. Tapi alhamdulillah mama punya adik-beradik tu 7/3 7/4 lah. So kita orang masih lagi menang walaupun semua nama kat sini. So mama nak tuntut tanah ni buat satu nama untuk serah dekat mak. Okay.
So dekat sini kita kena tulis apa yang kita nak. Okey, dapat tak? Faham So sebenarnya ni memang Mama sahaja tak nak letak tarikh sebab nak nampak korang boleh bayang tak apa yang kita lakar kat sini. Kalau kosong macam ni korang boleh bayang tak? Macam korang sendiri korang bolehlah bayang. Okey, kalau Mama sini, Mama punya goal setting korang boleh bayang tak? Kan tak boleh kan? So rumah ni apa pula kena mengena dengan rumah ni pula? Cepat, siapa boleh bayangkan rumah ni? Lawa kan rumah tu kan? Okey. So inilah rumah impian yang kita orang nak bina. Sebenarnya ada satu lagi rumah yang memang kita orang aim rumah tu sebab ada customer lah. Dia buat rumah memang lawa gila di Kuang juga. Okey, memang cun gila lah. So ini salah macam reka bentuk lebih kurang macam dia juga. So kita nak rumah yang macam ni. So rumah tu sebenarnya rumah ni kita orang akan bina di tanah di Kuang tadilah. Gitu. So doakan ni Mama punya goal setting lah. Okey, nanti kita akan masukkan. Okey, ingat kereta apa yang kita nak kena tulis spesifik dia. Berapa dia punya CC dia tu 2.4. Ni gambar kereta. Gambar kereta apa ni kalau orang Afak ke Wayfire ke? Okey, kita letak Wayfire kat situ. Wayfire model apa? ZG. So benda tu kita kena tahu tau. Jangan main letak je kita nak kereta. Nak kereta mewah. Kereta apa kereta mewah? Kan? Nak kereta apa? Kereta sorong. Kereta sorong pun kereta juga. Okey. Kena letak kat situ. Clear? Clear? Okey, gambar mak dengan gambar ni family ni apalah pula kat sini. So gambar mak ni dekat sini kita nak bagi mak duit income bulan setiap bulan bagi kat mak berapa. Lepas tu nak bawa mak pergi bercuti dekat mana. Kena juga tulis semua tu kalau kita nak bawa mak pergi melancong satu dunia. Negara mana kita nak. So kena letak. Lepas tu gambar family kita ni. Apa motif letak gambar family ni untuk apa? So benda-benda macam ni kita kena jelas lah. Okay. Memang saja tak letak lah bila saya nak. Tapi memang dah ada saya punya dalam list lah. Cuma yang ni untuk rujukan korang lah. Kalau tunjuk macam ni boleh nampak ke tak boleh nampak. Kan? Okay. Yang lain dah ada WhatsApp ke? Go setting sebab nak review sekejap lagi. Dah nak habis slide. Okay. Yang ni go setting untuk forever. Okay. Korang tengok gambar ni kat sini korang boleh nampak tak? Okay. Boleh faham tak? Ini tak banyak. Boleh muatkan lagi sebenarnya apa impian yang kita nak dekat forever ni. Ni secara ringkas lah saya tunjuk Okay. Tahun lepas saya ada lakar. Saya nak direct manager. Direct manager bukan rakaian. Direct manager. 5 orang. So siapa lagi 4 orang ni yang akan mengisi keempat kekosongan kat sini. Okay. Boleh So kita kena jelas kat situ. Okay. Eagle Manager Retreat. Dah lepas kan? Saya tulis dekat situ Mac 2021. So maknanya saya tak capai. Tapi kalau tengok dekat gambar ni, apa yang saya dah capai? Forever to Drive. Dah capai. Manager lebih kurang dah sampai. Kan nampak tak? So sekurang-kurangnya yang apa yang kita list tu dah ada dekat kita punya impian. Okay, dekat Eagle Manager ni tak apa. Kita postpone ke untuk fight Eagle Manager Retreat 2022. Okay. So dekat sini kita boleh tukar tarikh dekat sini, tahun kat sini. So dah boleh fight mulai Mei hari tu. Okay. And then Forever to Drive. Okay, Forever to Drive sebelum saya capai bulan Mac hari tu. Forever to Drive level 2. Saya tulis February 2021. Okay. Nampak tak saya capai bila? Mac 2021. Capai tak benda tu? So capai tak? Boleh. Boleh. So nampak tak? Capai walaupun tak bulan tu agak lari. Lari pun tak banyak. Sebulan kan? So saya target Forever to Drive level 3 bulan Mac tahun ni. Tapi belum lagi dapat. So insyaAllah akan dapat. Doakanlah selagi sebelum tamat 2021. Okay. So saya kena ubah bulan tu ke bulan berapa? So Ogos ke
September ke, kita kena letaklah, kena tukar balik. Okay. And then dekat chairman bonus manager, sebenarnya level 1 tau saya target. Tapi bila masuk tahun ni, masa awal-awal tahun, saya nampak rentak perjuangan yang ada team di Forever ni, saya ubah plan. Okay, saya ubah plan. Saya nak level 2. Saya dah boleh nampak saya dah boleh capai level 1. InsyaAllah Ogos ni, okay, kita ubah terus level 2. Okay, bila kita dah nampak target yang kita dah boleh capai, kita dah boleh ubah kita punya matlamat kita ke level yang seterusnya. Okay, 2,500 cc. Sebelum ni saya target 1,500 cc. Tapi bila nampak rentak awal tahun dah nampak rancak, saya ubah. Saya ubah 2,500 cc. Okay, so gambar cek ni kita tukarlah. Mak Ai ni, Najah. pinjam cek. Okay, kita nak visualize kan. So benda ni kita boleh letak nama kita. Kenapa ada Z? Zazura Bakaz. So benda ni kena letak. Memang kena buat macam ni. Ya, betul. Kita boleh nampak sebenarnya. Okay, jelas Alright. Okay, untuk kita dapatkan goal setting macam ni, okay, kita dah letak kita punya matlamat, apa yang kita nak. Kena ada usaha tak? Atau hanya lakar je lepas tu tinggal? Kena ada usaha ke tak? Kena ada tindakan ke tak? Sila jawab. Ataupun korang hanya berangan je, lepas tu diam je. Kan? So, kena bertindak. Tapi ramai yang bertindak. Ada tu 3 bulan, lepas tu 6 bulan. Lepas tu down, tak nak buat. Kan? Nampak? So dekat sini kita kena stay fokus kita punya matlamat, kita nak capai. Kita ada cabaran macam mana pun, of course kita akan rasa macam down. Tak payah cakap lah, saya sendiri pun akan rasa down. Okay? Semua orang akan rasa down. Tapi cara kita handle benda tu. So kita handle benda tu macam mana? Kita nak melayan perasaan kita. Alah, jendu lah, tak boleh lah. Tak nak lah aku. Dugaan sikit je dah pancit. So nak berjaya, korang jatuh 10 kali, korang kena bangun 1000 kali. Right. So stay focus. So go after your dream and keep moving toward your goal. So dekat sini korang kenalah pergi kepada impian korang, fokus pergi kepada impian, and then terus kita punya matlamat akan tercapai. So dapat? Okay, dapat tak? Jelas? Saya nak tunjuk satu lagi sekejap Okay, thank you yang mana respon. Sekejap mana? Sekejap nak tunjuk satu lagi whiteboard yang saya conteng-conteng. Okay. Saya conteng-conteng. Sekejap nak ambil gambar tu sekejap. Alah. Sekejap. Hold on. Sekejap saya nak ambil gambar tu. Mana pula? Okay. Okay, nampak tak slide? Ada yang nampak tak? Type kalau yang nampak type.
Tak nampak Tak nampak Folder je, folder. Nampak folder je. Okey, jap. Okey, sekarang nampak? Okey, Cun. Okey, nampak? Macam comot je kan? Of course lah comot. Benda tu kan kita dah tulis siap-siap dari awal kan? So, pasti akan ada perubahan. Okay, nampak tak? Saya tulis dekat situ. Saya tulis Forever to Drive level 2. Februari. Tapi saya dapat bulan Mac. Okay? Forever to Drive level 3. Saya target bulan April. Tapi tak tahu lagi bila boleh dapat kan. InsyaAllah. Yang masa terdekat kita boleh dapat. Mungkin Ogos ke. Oh alam. Amin. Okay. CBM untuk 1,500. 1,500 cc. And then saya capai CBM pada bulan Jun. Tapi dah ubah pergi Julai. Tak capai juga Julai. So kita forward ke bulan Ogos lah. Kok mana-mana kita mesti dapat juga. Okay, nampak Lepas tu nampak tak berapa orang yang saya list kat sini sebenarnya yang saya nampak dari awal perkembangan korang. Tapi ramai yang pancit di tengah jalan. So nampak tak kenapa saya tak tanda yang macam 3 ke atas tu. Saya tak nampak perjalanan korang. So Mama nak nampak perjalanan. So kita orang Mama boleh nampak nak letak dekat mana. Siapa manager bulan berapa boleh nampak. Tapi bila korang pancit tengah jalan, so start kat situ tau. Korang 5 cc pun korang tak nak buat. So nama yang dekat atas ni sebenarnya yang buat 5 cc yang VIP yang tak buat 5 cc jangan terasa. Sebab whiteboard tu tak muat. Korang kena buat 5 cc kat atas. Kalau nak masuk dalam list Mama punya carta ni, kena buat 5 cc lah. Okay. So bayangkan, dah start kat Cik Mun. Kak Nurul pun dah start. Mak Jah pun saya dah start. Saya tak boleh nak. Okay, Mak Jah saya dah boleh nampak sikit. Bila Kak Mak Jah dah nak bangkit balik. So saya boleh letak target saya nak. Bila Mak Jah boleh capai. So nampak tak kat sini? Boleh nampak tak? Okay, macam akak tulis CBM level 1 November. Okay, ni baru je tulis sebab dah nampak progress kan. Tak apa, kita letak. Lega sikit. Tak apa Mak Jah. Okay. Benda tu kita jatuh, kita bangkit balik. So setiap masalah, kalau kita fikir masalah, memang akan jadi masalah lah. Okay. No 1000 cc. Okay, ni akak target. Teruskan 1000 cc terus. Okay. Nak target 1,500 pun boleh. Okay. And then, dekat sini, Ogos Forever to Drive level 1. Tapi nampak, no tak nampak jalan, Ogos terpaksa ubah ke September. Okay. Oktober 2021 kena ubah. Nampak tak ada ubah tu? November. No capai pada November. Ya betul Mak Jah, tak apa. Okay. And then yang tengok hour kat sini. Hour dah start dah. Mama dah tak boleh nak tulis dah berapa sisi yang korang patut boleh dapat. Okay. Benny bila nampak progress dia dah boleh letak dah. Kita boleh target dah berapa yang kita boleh capai. Nampak tak? Ada perubahan semua tu. Okay. Dekat sini dah start. Okay. Ini baru tulis sebab dah nampak Mak Jah dah naik balik. Okay. InsyaAllah saya dah boleh letak balik. Dekat sini saya tak nampak. Mana Nurul? Mana Kak Mas? So korang buat tak 5 cc? So bila korang tak buat 5 cc dah. Mama tak boleh nak letak dah. Dah start kat situ. Cik Mu 5 cc. Cik Mu dia mendata. Tak ada macam progress nak naik. Okay. So bila tak ada nama kat sini. Tak boleh nak masuk lah. Kita Mama dah start. Tak boleh nak masuk korang punya. So benda tu sebenarnya satu doa. Kalau korang tak progress. Tak ada progress. Macam mana Mama nak letak benda tu? Okay. Tak baru. Okay, Kak Amy buat 5 cc. Mula-mula nampak progress hari tu awal nampak sama-sama fight. Nampaklah dia punya rakaian dah macam buat tak buat dah. Okay, tak cakap dia tarik handbrake tapi buat dengan tak buat. Okay, nampak Okay, Fiza. InsyaAllah Mak Jah, kita orang akan doakan. Okay, buat je Mak Jah. Okay, jadikan benda ni jangan terasa tau. Sebab benda ni sebenarnya apa yang buat saya tulis saya lakar ni sebenarnya doa saya. Okay. Ni Fiza, okay. Fiza dah nampak progress. Siapa yang buat 5 cc dah caban 2 dah. Okay. Tahniah Kak Ida, tahniah Fiza. Okay, ini saya target
Nanti impossible, right? Boleh capai manager Ogos. Okay. Kak Amy Aizat. Kak Amy Aizat saya tak nampak lagi rakan yang Kak Amy. Siapa yang buat 5cc? Saya tak boleh nak letak bila Kak Amy boleh capai benda tu. Okay, Beka pun sama. Tak nampak rakan yang membuatnya. Tapi insyaAllah doakan dalam masa 6 bulan ni. 6 bulan ni kita all out. Telur. Okay. Kita all Nasi out. nak? Nasi nak? Nak nasi. Sorry. Sorry. Okay, so kat sini macam saya sendiri apa yang saya nak dah lari. Sisi saya tu pun dah lari. So kita kena ubahlah benda tu. Kita memang kena all out lah. So bila ada masalah tu memang saya akan tolak ke tepi. Saya akan cari solution. Saya akan fokus pada yang nampak, yang muncul, yang PM saya, yang WhatsApp saya. Okay, alhamdulillah Kak Siti Syariah pun dah fight 5cc. InsyaAllah saya akan masukkan nama Kak Siti Syariah dalam carta box saya ni. Tahniah Kak, dah capai 5cc semalam. Okay, tahniah. And then harap 6 bulan ni terus all out lah. So nothing impossible, dalam masa 6 bulan ni kita boleh capai apa yang kita nak. Siapa yang nak manager pasti manager, siapa nak supervisor pasti supervisor. So tak apa pun aim higher. Okay. Sampai sini. So siapa yang nak share? Dia punya goal setting. Ada yang PM Dah PM Okay. Sekejap saya buka WhatsApp. Ramai 19 orang. Okay, sekejap Okay, Allah sedapnya adik nyanyi. Okay, siapa WhatsApp No. Sorry. No. Kantor semua ni. Okay, kita buka no. Okay, boleh nampak Okay, new car dah bakal nak keluar kan? Patutnya kena tulislah jenama kereta tu, jenama kereta apa? Okay. Chairman bonus manager level 1. Okay. No, yang 5,000 ni apa? 50,000 ni apa? Forever 50,000. Apa benda? No Faridah? Forever 50,000 ni apa? Komen. So kena jelaslah apa yang kita nak sebenarnya. Okay. Okay. Untuk diri sendiri. Okey lah, boleh pastikan benda tu boleh lebihkan lagi lah kita punya ni. Okay. Ni apa ni? Julai. Okay. Okay, boleh cantikkan lagi benda ni. Okay, buat bentuk apa, bila kita buat goal setting, kita buat bentuk yang apa, bentuk awang-awang kan. Gambar awang tu yang ada cabang-cabang semua tu. Kalau boleh buat macam tu. Okay. So boleh jelaskan lagi ni, boleh lebihkan lagi. No ada ke? No tak respon pun? Ada. Okay, ada. No ada. Ingat ke? Tak ada. Okay, yang 50,000 tu untuk apa tu? Apa tahu sebenarnya? Okay, Dek No. Dek No dah ubah dah yang apa yang Mama dah cakap semalam kan? Bulan 5. Nak saving dalam akaun 50k. Okay, saving 50k kena capai target lah. Dekat Forever berapa sebulan nak kena buat. Okay, Dek No kereta tahun 2004. Okay, tahun ni tak ada So kereta jenis apa kena tulis lah. Okay.
model apa. Walaupun kita dah letak visualize, kalau boleh letaklah benda tu kan. Tulis detail lagi. Okay, sponsor mak ayah, mentua, sponsor apa tu. Okay, simpanan 10K setahun. So bila simpanan 10K setahun, zakat 10K setahun, berapa income bulanan tu nak kena buat sebenarnya. So kena bahagikan lah. Bulanan sebulan tu kita boleh dapat berapa dekat forever. Okay, 2 tahun 2026. Ni apa ni? Buat rumah tepi pantai PM semalam kan? So kena tulislah dekat mana, nama tempat tu dekat mana kita nak. Okay, kalau boleh lah. Okay, rumah. Ni rumah bulan 9 2026. Dah masa terdekat tak ada Okay, yang forever. Kak Daya nak komen sikit. Okay. Boleh Boleh Yang mana? Komen yang ni pun boleh juga. Boleh Okay. Nak bagi tahu dekat semua, make sure you kena faham dua konsep tau. Satu konsep adalah you punya big why is you punya impian. You punya buat impian. Okay, matlamat you. Lagi satu, you punya buat adalah buat untuk goal setting your business. Jangan campur aduk. Kalau campur aduk nanti, you akan confuse. Okay? And then, ingat tadi yang macam Kak Daya cakap, dia punya konsep kalau kita buat goal setting, you buat matlamat, you kena faham, you kena ingat konsep SMART. S, specific. You kena specific apa yang you nak. Macam contoh tadi ada yang nak kereta, ada yang nak bantu mak ayah. Spesifikkan apa yang you nak bantu. Kan? Kereta apa yang you nak? Bila you nak? Okay? M adalah measurable. Measurable yang orang cakap orang cakap masalah Muhammad. Measurable adalah benda yang masuk akal. Pengukuran. Dalam masa terdekat. You jangan masukkan you punya dream board tu. Okay, dream board tu you boleh jangka panjang. Tapi kalau boleh jangka masa pendek lah. Macam tahun ni apa yang you boleh capai? Kalau boleh untuk setahun sekali. Kalau boleh setahun sekali. Tahun ni apa yang you boleh capai? Okay, you jangan buat, boleh you buat macam ni, tak ada masalah. Macam yang ni daripada siapa tadi? Dekno. Ni boleh, tak ada masalah. Okay, tapi kalau boleh you kena perkecilkan, Kalau boleh measurable yang boleh dalam masa jangka pendek yang masuk akal. Okay, boleh, tak ada masalah nak jangka masa panjang 2026 you nak ada rumah, boleh. Tapi kalau boleh setahun, okay, you kena asingkan you punya matlamat, you punya big why, you punya impian dengan you punya goal setting. Okay, tadi kita belajar tadi SMART adalah SMART, S adalah specifically, M measurable, A adalah achievable, yang you boleh achieve. You jangan masukkan benda yang you rasa tahun ni you tak boleh achieve. Macam contoh, you still lagi assistant supervisor, you dah masukkan CBM. Kan? Dah tentu you takkan boleh achieve. You kena masukkan step by step. Okay, you kena masukkan bila you nak supervisor, bila next step you nak assistant manager, bila next step you nak manager. So benda yang CBM tu adalah benda yang you tak it's not realistic lah untuk tahun ni. Boleh you achieve. Tapi kalau boleh, okay, contoh you daripada Januari you dah start planning you punya goal setting. Okay, you February you supervisor, March you dapat assistant manager, April you dapat manager, itu boleh. Tapi kalau macam dalam masa 6 bulan ni, you terus jump to CBM, it's not achievable, kan? Tak boleh achieve. Sebab orang yang nak CBM ni, dia kena achieve manager dulu. So bila manager, dia punya sisi akan dikira, akan accumulate untuk pengiraan CBM. So you kena achievable you punya matlamat lah, you punya goal setting. Jangan terus jump, terus hire. You nak dapatkan sekecil-kecil kejayaan, you nak dapatkan sebesar-besar kejayaan, you kena capai dulu sekecil-kecil kejayaan tu. You kena capai dulu supervisor, you kena capai dulu assistant manager, capai manager dan sebagainya. Kan, sekecil-sekecil dulu, step by step. Jangan terus jump pada besar, you nak terus tahun ni you nak CBM tapi you still lagi assistant supervisor. So you punya goal setting you kena realistic lah. Macam tadi R adalah realistic, yang masuk akal. Okay, adalah yang you boleh capai. Okay,
T adalah timeline. Timeline tu bila? Macam tadi ada sebut nak rumah bulan 9 2026. Itu adalah timeline. Bila yang you nak. Okay? And then you kena asingkan macam saya cakap tadi, kena asingkan dua. Make sure you ada dua impian matlamat apa yang you nak adalah big Y. You punya big Y. Okay? And then goal setting, you punya goal setting adalah goal setting dalam business. Okay, make sure you buat macam konsep tadi fish, you boleh buat konsep fishbone, tulang ikan, you boleh buat konsep tree konsep ataupun konsep pokok yang ataupun berawan pun tak ada masalah. It's up to you lah, you punya creativity. So and then you punya goal setting, you kena make sure macam tadi lah, kena ingat tadi konsep SMART tadi. Okay, bulan ni bulan Jun. Okay, bulan Julai, kita dah masuk Julai. Okay, Julai berapa sisi yang you nak? Berapa income yang you nak? Berapa VIP yang you nak? Berapa ahli yang you nak? Okay, berapa grup sisi yang you nak? So, dekat situ you ada nampak. Okay, bulan ni aku nak sekian sisi. So, you nampak realistik. Jangan bulan ni you stay as supervisor, you terus bulan ni you letak manager. Boleh, tak ada masalah. Kalau you rasa you boleh fokus on that, go ahead. Tak ada masalah. Tapi yang realistik you rasa you boleh capai. Okay. Jangan terus bulan ni you terus letak CBM. Bulan ni belum manager lagi. You belum manager. You letak bulan ni you CBM. It's not realistic kan. So kena faham konsep SMART tadi macam Kak Daya bagi tahu tadi. Okay. So make sure you punya matlamat dengan goal setting. Make sure you kena ada dua. Macam kita selalu tunjuk dalam ANJD. Kita tunjuk kita punya impian kita. Impian hidup kita, you punya big Y, apa yang you nak capai adalah satu macam ni impian dan matlamat lah. Okay. And then lagi satu adalah goal setting, you punya business lah. You bulan ni nak capai apa. And then contoh bulan 9, bulan 10, you dah tulis siap-siap dah. Okay. Macam contoh kita tengok, kita selalu bagi bincang dengan all managers. Yang kita nampak dalam ni, akan manager, yang potensi manager adalah Nur dengan Kak Beni. Dengar. Ni terus terang cakap ni. So you kena ada capai dalam diri you. Okay. Kalau Kak Daya insya-Allah lah. Dah confirm akan CBM. Okay. Ini yang kita nampak, yang kita tracking setiap bulan kita track. Yang potensial dalam ni untuk CBM adalah Nur dengan Beni. Semua potensi. Tapi yang kita nampak on track adalah Nur dengan Kak Beni. Semua masih lagi berpeluang. Semua lagi berpeluang. Ada 6 bulan lagi. Tak ada masalah. Kami pun break record Malaysia pun. Kami start join daripada bulan Mei, 23 Mei. Kita break record Malaysia. Kita boleh capai CBM dalam masa kurang 7 bulan. So you all dekat sini assistant supervisor tak ada masalah lagi. Tak ada masalah kalau you all nak all out untuk CBM, tak ada masalah. Tapi you kena make sure you apa yang you buat, apa yang you tulis, you fokus, you buat. Jangan you dah tulis, you tak buat. You kena tulis, you buat, you fokus. Okay? Thank you. Alright. Thank you, boss. Okay. Ada lagi? Okay. Yang ni pun, Deno, kalau boleh kita buat macam bentuk tu lah. Jangan tulis macam ni je. Okay. 5 sisi setiap bulan. Okay, satu lagi kan. Tadi, awal-awal tadi Mama dah bagi tahu kan. Hari, minggu, bulan, tahunan. Okay, yang kita terangkan sekarang ni untuk tahunan. Okay, kalau macam 5 sisi, kita pecahkan pula bulanan. Kena pecahkan bulanan. Maknanya setahun kita dah buat. Tadi kita dah lakar setahun punya yang kita nak dekat forever. Kita punya impian dekat kita nak capai. Okay, untuk personal kita. And then bulanan kita pecahkan. Kalau boleh buat bentuk macam Asrul cakap tadi lah. Bentuk tu lah ikan ke, awang ke, tak kisah. Benda tu biar kalau boleh kita nak tengok biar sedap mata memandang. Okay, bila kita tulis macam ni, kita sekadar tulis je lah. Okay, bila sedap mata memandang, okay. Macam kita buat buku kerja kursus zaman sekolah lah kan. So kita buat buku tu, buku scrap yang panggil Cantik tak buku tu bila kita buat? Kan? Nampak? Kita letak benda berlakar-lakar visualize kan, nampaklah lawa. So benda macam ni untuk bulan ni kita lakarkan pula. Okay? Nak manager bila? Tu yang forever punya kena lakar. Janganlah kita lakar untuk kita punya
apa BY yang macam Dek Noh tulis tadi. So kalau boleh untuk yang setiap tahun. Yang ni Dek Noh tak salah boleh buat benda ni. So bila jangka masa yang ambil masa yang lama 2023, 2026, 2024 ni dah jadi macam kita punya BY lah. Tapi untuk goal setting tahunan tu tak jelas, tak nampak kan. Okay, terima kasih. Boleh betulkan. Okay. Lepas tu siapa lagi? Kak Fi. Kak Fi. Tak apa, boleh. Tak apa, it's okay. Cuma kita nak apa? Kita nak tekankan, kita dah belajar kan cara buat goal setting kan. Lepas ni dah boleh buat lah. Baik pulih rumah mak. Okey, baik pulih rumah mak kalau boleh kan ambil gambar rumah tu, Kak Fi letak gambar yang baru ke. So kita nak change benda tu. Look new. Lama look new. Okey. Baik pulih rumah Langkawi lah, ambil gambar rumah. Kalau ada gambar rumah tu, kita letak gambar rumah tu. Okey. Bina rumah. Okey, boleh. Ni semuanya impian tapi kita kena letak juga bila kita nak. Macam Asrul cakap tadi lah. Kalau boleh untuk ni BY kan. So kalau boleh untuk yang tahunan tu kita pun kena letak juga. Kita boleh dapat apa yang tahunan tu. Okey, settle hutang kat kredit. Okey, settle hutang kat kredit, settle rumah, settle kereta. Settle ni ambil masa yang berapa lama tu Kak Fi. So kena target lah income kita bulanan tu berapa. Macam saya dulu, okay, saya buat Forever start bermula 2018. 2018, 2019, saya hanya duit tu saya hanya buat selesaikan amanah-amanah. Okey, untuk hutang ni tukar kepada amanah Kak Fi. Jangan letak hutang. Kita change ke yang positif. Okay, kita letak amanah kita. So kita settlekan amanah. Alhamdulillah 2018, 2019 kita fokus hanya macam saya lah. Saya fokus untuk settlekan amanah. So bermula 2020 saya cuba dapatkan apa impian saya nak. So alhamdulillah saya dapat kereta kan. Saya nak kereta. So saya dapatlah. Cuma sebab COVID kan dia ada lari kita punya goal setting tu. Okay, and then account, okay, kena tulis lah. Tulis Pacific. Okay, Kak Fi. Okay, yang ni pun sama. Okay, manager. Okay, kalau boleh kan pecahkan jugalah. Target lagi. Boleh betulkan lagi. So, siapa lagi? Fiza? Fiza ada nak share Fiza? Goal setting? Boleh saya share you punya goal setting hari tu Boleh tak? Okay, Fiza izin saya share. Okay. Okay, Fiza kat sini dia tulis dia nak kereta, nak baiki kereta, nak beli barang kemas untuk mak. Dia tulis berapa gram untuk mak. So benda 2,000 setahun zakat. Okay. Kita dah untuk zakat kita kena kira kita punya income lah. Nanti saya tulis dekat saya completekan saya punya whiteboard goal setting tadi. Saya tak complete kan. Memang saja tinggal tak complete. Okay. Lepas tu nak guru mengaji peribadi insyaAllah. Ni untuk tahun ni ke? Ni untuk tahun ni lah. Okay, setahun. Okay. Boleh lah. So new car, Alza Advance. Okay. Simpanan 10,000 setahun. So maknanya Fiza kena panggil apa? Income tu dekat Forever tu berapa ribu sebulan. Kita kena tahu sebab kita nak buat saving, kita nak zakat kan. Semua tu kena kira, kena ambil kira. Okay, kita tak boleh letak apa yang kita nak. So kita kena kira apa yang jumlah yang kita nak tu lah. Kena usahalah. Okay, boleh insyaAllah. Boleh ni untuk yang Forever pun boleh lakarkan lagi. Okay, ada lagi tak yang nak share? Ada lagi tak? Tak ada lah. So, ada yang nak tanya? Ada yang jelas tak?
Jelas dah. Okay, insyaAllah boleh betulkan lah kita punya goal setting tu. Okay. Okay. Eh, 30. Sekejap. Ni kita boleh letak lah kita nak kan. Sebab kita nak bayar zakat tu berapa kan. Ya. Okay. Boleh. Boleh. Okay. So kena jelas lah kat sini. Macam. Kecil sangat. Okay. Azam tu BY lah. So untuk yang kalau kita buat bisnes ni, kalau boleh kan kita buat untuk setahun sekali. Okay, macam zakat saya target 15K setahun. So sebab tu saya letak 50,000 lah income tu. Nanti impossible kan, mana lah tahu. Mungkin awal bulan ni kita dapat sikit, dalam masa hujung bulan boleh dapat 50-60,000 kan, boleh cover yang depan-depan tu. Ini yang asal yang sebelum ni saya punya goal setting yang sebelum ni. Okay. Sekejap sayang. Ini masa yang sebelum ni, tahun lepas saya buat, saya nak capai pada bulan Ogos. Capai ke wallahualam lah kan. Kita just tulis je. Ogos 2021. So boleh nampak tak kita berapa yang bila kita nak. Okay. Ni contoh je lah . Macam mana wave fire? Okay, betul . Betul ke? Betul lah kot. Aku tak kerti nak eja dah. Okay. Ini yang sebelum ni . Ini wave fire ni sebenarnya Pok Cik Zu punya impian. Okay. Tu Pok Cik Zu kena share tu.
kena bagi dia top. Ada, hai nak bagi dia tak ada. Doalah bagi dia bukakan hati dia tu. Ada. So, boleh nampak Nampak? Oh, Allah. Okey. So sikit-sikit sudahlah, nanti buang masa pula. So boleh nampak tak? Jelas tak apa yang kita nak kat situ? Kita tulis. Okey. So ada soalan? Ada yang nak tanya? Q&A? Okey. Sekejap baca. Allah. Baik. Apa ni? Okey, tukar gear. Kalau tak capai, Najah cakap kalau tak capai tukar gerak kerja, tukar gear, tambah speed, elak tukar go setting. Kalau go setting capai baru ubah ke lebih tinggi. Tak gambar pegang CBN check boleh letak tu. Dah ada. Memang dah ada dekat satu lagi. Okey. So, ada yang tak jelas lagi tak? Ada yang soalan nak tanya? Yang dekat CBN check yang tadi Najah, ada satu lagi yang dekat slide yang kedua. Okey, cantik tak macam tu? Cantik tak? Kalau kita tak ada macam tak boleh nak lakar dekat kita punya PC ke, just ambil kita punya kertas malila kad kan besar kan? Ataupun paper mahjong ke, ataupun A4 paper tu cantum. Saya dulu buat cantum macam tu lah. Sebab bila kertas A4 kan dia kecil, kita nak lakar kan kecil kan, nak lagi nampak lawa. So kita just cantum kan. Boleh buat. Lepas tu tampal lah. Kalau boleh tampal, kalau nak masuk dalam buku tu ke. Kalau ada whiteboard tu, kalau 2 sampai 2 whiteboard, bolehlah gunting-gunting tampal je. Macam Najah buat tu kan. So ada lagi soalan? Ada yang nak tanya lagi tak? Cepat. Sebelum nak masuk pukul 12 dah. Kita stop sampai pukul 12. Okay. Pizza ada lagi? Pizza? Mana pizza? Pizza dah keluar. Kelas ni dia yang minta request buat review pasal Go setting. Orangnya tak ada dah. Line internet kot. Okay. Cepat, ada soalan? Ada soalan tak? Semua okey ke? Tak boleh lah dik. Macam ni. Sekejap Cepat, ada soalan tak? Semua okey ke? Cetun. Okey Sharon. Ada nak cakap sesuatu? Akak buka mic. Unmute lah. Kalau tak nak tanya unmute. Unmute je. Tak, Kak, saya dah send WhatsApp kat Kak. Yang Go setting nak akak ya. review Okey. Ya, Kak.
Sekejap Alah hai. Tengah buka apa plastik roti kat anak ni. Duk ngacau dia tadi. Tak boleh buka lah dik. Kakak. Sekejap Aduh hai. Gangguan sekejap. Okay. Sharon. I tulis je Kak. Sorry Tak apa, tak apa. Okay. Okay, 2021. Ogos 5 cc di start bulan depan. Apa tak buat ya Kak. bulan, tak buat bulan ni? Okay. Patutnya bulan ni tu kena letak lah. Tak apa. Ada berapa hari pun. Nanti impossible, right? Okay. Ogos 5 cc. Rekrut 2 VIP. Servis ahli 5 orang FBO. Income 1000. Okay. Ni Boleh. boleh. Tapi yang impian yang lain-lain tu tak ada Yang macam apa you nak Tak. impian? Sebab ada belum? dah yang nak capai yang ni dulu lah. Okay. So can apa capai yang lain, yang rumah ke kan, kereta semua tu kan. September 5 cc. Yang ni dah jadi bulanan ni. You punya untuk bulanan dah ready awal-awal. Supervisor. Amin. Pasti dapat supervisor. Okay. 10 cc. Oktober dah naik 10 cc. Rekrut 4 VIP. Assistant manager. Alright. Jun. Income. Income Income you dah darat ke belum? Apa yang you target tu? tak. Tak main Just letak je. roughly. It's roughly. Okay. Kalau income ni kan. Katakan you buat 10 cc. Okay. Rekrut 4 ahli. So daripada 4 VIP tu. 4 VIP tu daratlah dengan dia punya bonus kita dapat close untuk 455. daripada okay, andai katalah September tu you capai supervisor, right? So supervisor punya close VIP berapa ratus? 600. Darat 600, dengan 4. Darat dengan 4. Kan? 2,400. So kat situ dah 2,500. So takkanlah yang lagi 100 daripada ahli biasa. Tapi you tulis kat situ nak 10 orang. So kena spesifik lah benda tu kan. Kita kena kira jugalah. Okay, boleh. Okay. Boleh. Income Tapi tu saya bangkai je lah. lepas ni kan you buat lakar untuk goal setting 2021. Okay. You tulis you nak manager bila. Okay. Boleh tulis macam manager bila. So macam yang ni untuk kita pecahkan untuk bulanan. So bulanan tu kalau boleh kan. Okay. Bila you dah buat recruitment, of course yang rakaian you akan buat 5 cc kan. So kat situ you boleh tulis siapa yang buat 5 cc, nama orang, dua orang ni. Okay. Okay lah, boleh. Boleh perbaiki lagi. Okay. Jangan takut. Tahniah Sharon, share. Okay, ada lagi tak? Tak ada? Okay. Alright. Jangan takut. Tak ada, mama tak marah punya. Cuma kita nak betulkan yang goal setting. Mungkin korang dah buat goal setting. Tapi goal setting tu tak tepat. Bila tak tepat, so kita nak achieve benda tu, agak stuck. Kan? So ada lagi tak? Ada soalan? Cepat. Ada nak tanya? Cepat. Q&A. Ada lagi ke? Janganlah malu. Kak Fazida, ada goal setting tak? Nak share? Tiba-tiba panggil anak orang. Nak kena marah ke mak dia? Lin? Fazli? Sukalah dengar dia punya TikTok. Fazli punya TikTok yang pasal RTC tu. Suara dia tu. Mahal lah. Boleh jadi speaker tu.
Request cepat-cepat speaker. Ada. Lagi cepat. Bika dah boleh buat goal setting. Kita letak target walaupun kita tak ada rakaian kan. Of course kita boleh letak kita nak ada fighter bawah kita. Dia suruh. Ya, Emilia ni siapa bawa Ustazah Emilia bawa Kak Fazidah kan? Geng Ustazah. Kak Fazidah, cepatlah share. Kata nak CBM tahun ni. Diam je. Tak respon. Lin. Kak Yam dah bergerak dah tu. Alah, malu apanya Kak? Kita kan sama bapak. Nuh kat belakang tu, apa nak malu? Okey. Nanti, okey, macam kalau korang malu nak share dekat sini, korang boleh PN Najah lah. Minta Najah review. Kita kena bagi dekat Najah tau. Kena review dekat leader. Sebab, yelah, leader kan boleh tunjuk aja yang mana yang betul, yang mana salah kan. So, kita boleh lagi boleh nampak lah. Apa pun, kita punya goal setting memang kena buat. Okey, bayangkan pada 2018, okey, saya target nak bag je. Bag kuning tu kan, bag tarik tu. Bag yang tarik tu, cabin bag tu, okey. Saya ni yang tu je sebab kita tak faham apa yang kita nak dekat Forever ni. Tapi aku nampak bag kuning tu. Okey, bayangkan aku nak bag tu, aku nak bag tu. So aku kena buat 5 sisi lah setiap bulan. And then rekrut ahli VIP. Kena ada VIP ahli VIP setahun 8 orang. Kalau tak boleh buat dalam masa 3 bulan tu, buat 3 bulan tu seorang dapat seorang. Tapi dalam masa setahun tu nak kena ada 8 orang. So saya dapat nak bag. Bila ujung tahun, baru nampak local trip. So bila kita change benda tu, kita letak untuk dapat tahun yang kita nampak tu kan. Contoh 2018 tu, saya tak dapat capai 2018. Sebabnya dah kita fight untuk bag tu kan. Kita dah niat nak bag je. Bag dah dapat. So hujung 2018 saya nampak local trip. Tapi dapat local trip pada tahun 2019. Pada tahun 2019 saya baru nampak Forever to Drive. Sikit-sikit nampak. Tapi bila kita minta benda tu nak pada tahun 2019 tak dapat capai. Tapi capai bulan tahun berapa tahu? 2020. Forever to Drive. Nampak tak? Benda yang kita nak, kita lakar akan capai. Sebab tu kalau boleh kita punya goal setting ni setiap tahun kena ada. Macam tahun depan get ready dah. Disember tu dah ada. Kita dah lakar dah apa yang kita nak. Jangan tunggu masuk tahun baru kita nak lakar. So benda tu akan jadi delay. Ni apa yang saya buat lah. Saya boleh nampak kat situ. Saya ingat lagi 2019 saya join super retreat anjuran HQ. Okay, saya naik stage. Saya tayang saya punya goal setting tu. Apa saya nak. So dalam goal setting tu lah, alhamdulillah capai pada 2020. So saya dapat capai kereta Forever to Drive. At least kan dapat kan, walaupun rumah kita tak dapat capai sebab PKP kan masa tu tengah hot kan. So mungkin ada delay lah, sekurang-kurangnya capai tak apa dalam list kita tu. Tengah rekrut ahli untuk buat bisnes dalam tim sama-sama buat. InsyaAllah buat je. Ada lagi soalan? Najah ada nak cakap ke apa-apa sepatah dua? Kak, okey. Alhamdulillah kelas ni memang best gila. Najah pun sebenarnya terfikir tapi tak buat. Tu tak maaf tau. Okey, cuma kalau boleh goal setting ataupun aim macam ni memang kita kena frequently buat tau. Sebab kita nak alignmentkan kita punya goal setting. Macam Najah punya goal setting, Nur minta kan tadi cari-cari Allah. Manalah dia punya soft copy dia sebab Najah dah bagi Sifu. Sifu kata memang alhamdulillah okey lah. Sebab Najah punya goal setting, Najah akan bagi 3 tu lah. Tahunan, bulanan, mingguan. Lepas tu untuk harian pun sebenarnya ada. Sebab kalau kita tak buat macam tu, nanti kita akan ampai-ampai, kita tak fokus tau kita nak kerja apa. Kita mulalah tengok kanan, tengok kiri. Lepas tu kita tak serius pun. Sebab goal setting ni sebenarnya mustahak kan. Kak Daya kan tengok. Kak Daya daripada dia nak back je.
Dia memang macam tu tau. Kita nak, memang kita akan dapat. Sebab apa? Bila kita nak, kita akan fokus kat mana yang kita nak tau. Lagi satu macam awal-awal tadi Kak Daya dah pesan tentang apa ni, kita fokus cabaran ke kita fokus matlamat kita. Bila nak capai satu benda tu, memang of course mesti dah kena standby dia punya cabaran-cabaran tau. Kalau kita boleh hadap tu, memang dia punya result dia sebenarnya lagi best daripada apa yang kita jangka. Lagi-lagi kat Forever ni. So korang, Najah sendirilah. Goal setting ni memang dalam office ni memang Najah selalu repair dekat whiteboard, memang kena tulis sebab secara tak langsung kita akan nampak tau. Lagi satu sebenarnya benda tu menguatkan semangat kita untuk jadi lebih baik, manusia lebih baik. Sebab kita sedih tau, lagi kita duduk kat Taman Baru ni, kita nampak ramai gila orang yang hidup dia macam macam kesian tau. Kita nak tolong, macam tu lah. Sebab tu, bila kita bagi contoh yang baik-baik ke kan, insyaAllah benda tu boleh influence people, boleh pengaruh people untuk at least jadi lebih baik daripada diri kita yang semalam tau. Kelas-kelas ni, Kak Dayah dah banyak berkorban tau untuk kita. Buat kelas hari-hari, hari tu buat kelinai, ya Allah, usaha dia orang ni, Najah pun rasa macam, ya Allah tak mampu buat seorang. So dia orang setiap hari ada je buat sesuatu untuk korang. So tolong hargai, tolong buat betul-betul, orang kata, dengan Dr. Ena tak ada ni, kita buatlah sesuatu pencapaian walaupun untuk diri kita, tapi benda tu membanggakan Kak Dayah, membanggakan Nur, membanggakan Najah sendiri tau. Sebab satu lagi kesedihan yang Najah ada bila dah 7 tahun kat Forever ni, kita boleh dapat income macam ni tapi anak buah kita still tak boleh dapat. Itu benda yang menyedihkan dan Najah minta tolong doa korang jugalah. Tolonglah capaikan impian Najah ni. Rasa sedih bila kita tak boleh develop leader sebab kita tahu dia adalah seorang leader, tapi bila dia tak capai jadi leader yang betul-betul memang bakat dia tu, tu rasa satu kesedihan kan Kak Dayah kan? Ya, betul. Betul-betul. Sebab kita dah lama dah jadi saudara kat Forever ni. Tolonglah buat, tolong orang kata buat betul-betul, buat sampai jadi baru rasa macam tu. Macam tu lah. Itu Nur cakap kita anak yatim, adik-beradik kena satu. Sama je lah. Tapi betul lah Najah yang cakap tu kan. Sebelum kita nak dapat sesuatu tu, cabaran tu memang ada. Kalau korang tak hadap, tak boleh hadap cabaran tu, jangan mimpilah korang nak dapat. Ingat cabaran tu satu macam ujian. Allah nak bagi kita macam okey, macam Mama lah nak bagi reward. Of course korang kena hadap kena fight sesuatu kan, baru dapat reward tu. Betul tak? So ibarat samalah, konsep dia yang sama. Allah dia nak bagi kita rezeki yang besar, dia akan bagi kita cabaran besar. Bukan cabaran kecil tau. Kalau rezeki besar, cabaran dia tu memang sangat besar. Okay, macam Mama nak dapat Forever to Drive level 1. Dah ada cabaran besar kat situ sebenarnya. And then masuk Forever to Drive level 2, masuk tahun baru tu apa berlaku dekat kehidupan Mama. Memang cabaran tu memang besar sangat. So kalau kita boleh hadap benda tu, memang insyaAllah rezeki tu memang ada. Kita kena reda, paling utama reda. Orang cakap senanglah kau cakap reda, bukannya kau yang kena hadap. Nampak tak? Bila kita bagi tahu ini pengalaman kita juga kan. So at least kita sekurang-kurangnya kita kena reda setiap ujian yang berlaku. Kalau nak rezeki itulah. Kalau kita tak reda, banyak komplain sana sini, hadiah yang kita nak dapat tu dah terpelanting ke tempat orang lain. And then satu lagi kan, dah tip untuk kita dapat rezeki, doakan orang lain. Kita jangan doakan untuk diri kita, tapi doakan untuk orang lain. Macam kita nak apa? Nak kebahagiaan rumah tangga. Kita doakan kebahagiaan rumah tangga orang lain. Kita nak rezeki kita doakan orang lain, luah rezeki orang lain. Sebab tu dalam solat, selepas solat Mama Sutu doakan anak-anak tim, siap sebut nama lagi korang. Kalau 10 orang lah Mama sebut. 20 orang lah Mama sebut. Kan benda tu kita tak tahu. Sebenarnya doa kita mungkin Allah angkat. Mungkin doa kita tak diangkat tapi dia angkat doa orang lain. Ingat doa yang Allah angkat adalah doa orang, siapa boleh tahu? Okey? Doa yang teraniaya. Lagi ada 2, lagi 1. Mama ada share baru ni. Nampak tak kat situ? Orang yang cepat beriman. Lagi 1 lagi. Cepat. So doalah untuk orang lain. So kita tak tahu doa kita mungkin diangkat. So ada yang PM, selalu PM
Cakap tolong doa. Tak apa kita doa. Kita walaupun kita tak tahu betul ke doa aku diangkat kan. Tapi secara kebetulan alhamdulillah benda tu okey. Bukan kita nak besarkan, mungkin doa kita, mungkin doa orang lain kan. So doalah untuk orang lain. So ubah doa kita tu. Satu lagi saya suka tekankan bila kita doakan orang, jangan sebut murahkan rezeki. Kenapa kita nak murahkan rezeki? Semoga murah rezeki Daya. Dan bila orang doa macam tu kan, saya suka betulkan. Kak, semoga luas rezeki saya. So nampak tak? Kita kenapa kita nak murah rezeki? Mestilah kita nak doakan orang mewah, luas. Ingat Mama ubah baca doakan orang luas rezeki tau. Perkataan luas tu, alhamdulillah. Memang benda tu, rezeki tu masuk. Perkataan luas tu je. Kan? Kita doakan orang. InsyaAllah. Memang doa orang tak anaya lagi lah. Lagi dimakbulkan lah. Macam tu. So, ada lagi tak? Tadi apa aku nak cakap lupa dah. So, ada lagi? Senyap je korang ni. Kak Fi senyum je. Ma, ada orang minum air pemistin tu. Nampak Nanti habis. Dah habis dah berapa hari tu. Aduh, hai. Dah tinggal 3 hari dah tikit dah. Asyik adik tak minum lagi je. Bayangkan pemistin tu, Mama dia letak dalam gelas, sikit je suruh campur air. Dia komplain. Sikitnya. Adik tak nak campur air, adik nak minum macam tu, sedap. Bayangkan, memang habislah. Hai, kucingku mati. Kucing pun mati. Tanamlah kucing mati. Adik, orang tengok adik. Tengok. Nampak? Sini, tunjuk. Mana ada pakai gelas? Adik, sini. Pakai botol terus tau. Okay, ada lagi dah pukul 12 kita dah boleh end. Alhamdulillah. Terima kasih yang join kelas Goal Setting ni. Kakak, tolong Mama ambil botol kuning. Jom ambil gambar. Ya, semua tahniah. Thank you, Boss. Thank you, Najah. Thank you, Asro. Mana yang belum share Goal Setting tu, jangan malu, jangan segan. Kalau you all malu, kan, macam kita dalam kelas, dalam ni pun ada ustazah ni, cikgu-cikgu ni. Ni ada ustazah so, dalam macam ni. kita dalam kelas dulu study kan, kita belajar, siapa yang dekat dengan guru, itulah orang paling cepat berjaya. Betul tak ustazah? So kena cepat-cepat rapatkan saf dengan cikgu lah. Okay, dalam ni ustazah ada 2 orang tau. Kak Fazida dengan Kak Emilia. Okay, ustazah. Kena mana yang belum share dengan leader masing-masing, share you punya goal setting. Jangan malu. Kalau you malu, kita tak tahu apa yang kesilapan you. You kena share apa you punya goal setting, kita betulkan. Mana yang tak betul, kita betulkan. Biasakan yang orang cakap apa, istilah apa? Perbetulkan yang biasa, biasakan yang betul lah. Betul tak? Okay. So tahniah semua sekali untuk yang join kelas hari ni lah. All the best. Memang you all akan insyaAllah akan on track untuk berjaya. Okay. So kita jumpa hari apa Hari Rabu. Okay, hari Rabu. Hari Rabu tak tahu topik apa lagi. Kalau ada orang request, kita akan buat benda tu. Kalau katakan orang tu nak esok ANJ. Esok ANJ. Okay, ANJ Najah akak yang buat. Akak akan buat ANJ esok. Okay, ada masalah teknikal sikit. Okay, akak yang buat. Mungkin esok kita akan tekankan topik branding dengan penggunaan masa. InsyaAllah. Sebab idea tu datang tiba-tiba kan. So, esok saya sampaikanlah. So, jumpa besok 10.30 pagi. Okay. And then macam biasalah kalau siapa yang nak join kelas Mama PQS hari Rabu, hari Khamis, hari Sabtu. Okay. Sebab itu masa yang terluang lah. InsyaAllah saya akan bantu tim Najah juga yang nak join je. Kita akan siapa yang nak minta request buat apa-apa pun kita boleh bincangkan dekat situ lah. Okay. Gambar aloe vera, foto-foto produk-produk.
Cepat ambil Satu gambar. lagi iklan malam iklan. ni jangan lupa kita ada BO Ah. group punya kelas. Kelas BO. Healthy apa topik dia? Healthy pack and Wellness. untuk produk talk. Imun. Immune immune. talk. Immune and healthy talk. So you all ajak you punya team masing-masing untuk join sama-samalah. Kita support. So penting kita daripada Eagle Manager Zuraida. Ni bawa GLT Yuslida. So kita sama-sama grab dia punya ilmu, okay? Okay. Okay, gambar-gambar. Ramai yang dah keluar Okay. Get ready. Kak, Pazida, mana botol Vera? Ambil. Baru buka kamera Kak Pazida ni. Alah, hai. Buka lah, awak boleh tengok muka rindu lepas-lepas rindu ni. Okay, cepat. Satu. Dah ada. Get ready. Atas sikit botol tu. Tak nampak. Okay, cun. Okay. 1, 2, senyum. Ada. Najah, okay. Aisyah. 1, 2. Alright, masih. Alhamdulillah, saya minta mohon maaf kalau terkasar bahasa penyampaian saya tadi. Mungkin ada yang buat penyampaian saya buat orang terasa. Minta maaf sebab benda tu kadang-kadang terkeluar sebab kita nak bagi orang naik semangat tapi mungkin akan rasa terasa hati. Risau juga kan. So minta maaf semua. And then Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Selamat Terima kasih semua. Bye. Selamat tengah hari. Selamat makan. Dia mengunyah dia tadi tau. Tak punya tu. Dia tadi dia mengunyah. Benda je kunyahnya. Saya makan lemang. Raya dah lepas 2 hari je raya. Rosak kelinai. Okay lah. Bye. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Jumpa esok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.